أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نويت التعلم للتعليم لله تعالى. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم. Surah Al-Ankabut. Yang saya muliakan tuan-tuan yang sedang menonton rancangan ataupun di page Masjid Al-Firdaus secara online sekarang ini sebelum maghrib, saya akan bawakan kepada tuan-tuan insya-Allah sebelum maghrib 7.22 sedikit kita isi dengan kuliah yang telah tertunda selama seminggu. InsyaAllah hari ini kita sambung bersama dengan saya Ustaz Nur Ubaidillah, insyaAllah dengan sambungan daripada kitab yang telah kita bawa baru-baru ni, iaitu kitab Adabul Mufrad, yang mana kita akan membicarakan dan kita akan membincangkan dan juga membahaskan dan kita ambil intipati daripada kitab yang mulia ini. Kita ambil daripada hadis-hadis yang telah dikumpul dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang telah disusun secara baik dan secara barakah di dalam sebuah kitab yang khusus bagi membicarakan dan bagi membangkitkan akhlak kita yang baik, bagi membentuk akhlak kita yang baik. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu rahmat kepada seluruh alam. Bahkan Nabi sendiri menyebut, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, iaitu menjadikan manusia itu adalah fitrahnya sebagai manusia yang mempunyai akhlak yang baik. Yang dapat membezakan manusia itu dengan haiwan dan juga dapat membezakan haiwan itu dengan malaikat adalah melalui akhlak. Kerana manusia ini istimewanya Allah jadikan tak sama dengan jin, tak sama dengan malaikat dan juga syaitan, tak sama juga dengan haiwan. Maka istimewanya kita, Allah berikan, Allah telah masukkan elemen-elemen yang ada pada malaikat, iaitu akal, tetapi tidak ada pada malaikat, iaitu nafsu. Dan elemen ada pada haiwan, nafsu, tapi tidak ada pada haiwan itu akal. Maka kita ada kedua-dua elemen yang penting ini bagi untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada kita ini yang paling baik amalannya ataupun tidak. Maka untuk itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengamati ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para alim ulama, yang dibawa datang daripada hadis Rasulullah SAW dan juga sumber yang tertinggi Al-Quran, Al-Quranul Karim, maka semua ini dapat membantu kita dalam kita
mengemaskini dalam kita, memperbaiki akhlak kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala kebajikan, sebagai pahala yang akan menjadikan kita ini hidup secara bahagia nanti selama-lamanya di hari akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kitab kitab Adabul Mufrad, yang akan kita masuk pada adab yang pertama ataupun bab yang pertama, iaitu muka surat 1. Jadi tuan-tuan yang mana yang dah pernah beli buku ni, yang saya dah ceritakan, Adabul Mufrad ni, bolehlah kita sambil-sambil kita nak menunggu maghrib ni, insya-Allah, bolehlah kita buka sama-sama muka surat 1 iaitu qala musannif rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'a bihi ulumihi fid darain insyaallah. Babu qawlihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab iaitu pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Hadis yang pertama ini ataupun bab yang pertama yang telah disusun oleh Al-Imam Bukhari adalah hadis berkenaan keutamaan ataupun wajibnya kita ini berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa kita, iaitu birru al-walidain. Bab yang pertama. Kenapa disusun pada bab yang pertama? Kerana pada pandangan Imam Bukhari, ini adalah satu perkara yang sangat penting yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita lihat hadis ini, iaitu hadis marfu' yang mana حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوالد قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العيزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Inilah hadis yang bertaraf marfu'. Yang pertama yang disusun oleh Imam Bukhari. Apa dia? Kita tengok terjemahan tuan-tuan. Daripada Abi Amru Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami tuan rumah ini dan menunjukkan tangannya kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mana kata Abi Amru Asy-Syaibani beritahu bahawasanya Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata ataupun pernah berceritakan kepadanya, iaitu beliau Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, aku bertanya, aku tu siapa? Aku itu berbalik kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia pernah tanya pada Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan kepadanya. Lalu Abdullah ibn Mas'ud ni pun cerita pula kepada Abi Amru Asy-Syaibani. Jadi Abi Amru Asy-Syaibani ni, hadis ni Imam Bukhari ambil lah. Dia panjang lagi sebenarnya, tapi dia ambil setakat sahabat lah. Kalau ikutkan, dia panjang sampailah ke sisi Imam Bukhari. Ala kulli hal, bukan itu yang kita nak terjemahkan, iaitu Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama sekali adalah solat pada waktunya. As-salatu fi ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Ini yang pertama sekali amalan yang paling baik ataupun amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah,
Dalam banyak-banyak amal, amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, walaupun dalam PKP ni tuan-tuan, kita kena didik diri kita dan kita kena disiplinkan diri kita untuk solat pada awal waktu. Walaupun kita berada dalam keadaan sakit, walaupun kita berada dalam keadaan uzur, solat itu tetap wajib untuk kita laksanakan. Walaupun kita tak dapat nak solat berjemaah di masjid, janganlah kita anggap itu satu halangan untuk kita berjemaah di rumah bersama dengan ahli keluarga. Ambil waktu kan. Ajak anak-anak, dah azan tu terus ambil wuduk dan terus kita bersama-sama dengan anak. Lalu kita solat bersama-sama, dan ini adalah satu benda yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling utama sekali. Sebab itu tuan-tuan, para alim ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, golongan al-muqarrabin, mereka tidak merasakan, mereka mengatakan azan itu adalah satu panggilan bagi orang-orang yang lalai. Mana kata orang yang dengar azan baru datang ke masjid, mereka menganggap orang-orang yang baru datang selepas dengar azan itu adalah orang-orang yang lalai. Kerana apa? Kerana sepatutnya orang Muslim itu sebelum azan lagi mereka dah bersedia. Dan azan itu dilaungkan ketika mana mereka berada di tempat-tempat untuk mereka sujud, iaitu tempat-tempat masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan ataupun satu bentuk tanggungjawab, satu kewajipan bagi diri orang yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya golongan tasawuf, golongan sufi ya. Maka tuan-tuan, bagi orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila solat dah dengar azan baru nak cepat-cepat solat, bagi mereka itu adalah termasuk orang yang lalai. Tapi hakikatnya bagi orang yang biasa, masyarakat biasa, itu adalah perkara yang terbaiklah untuk solat pada waktunya. Nak katanya kita sepatutnya kena bersedia sebelum azan lagi untuk solat. Dan ini adalah satu perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama dalam hadis ini. Dan kemudian baginda bersabda, kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, aku berkata lagi, kemudian amalan apa ya Rasulullah? Yang kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang kedua barulah berbuat baik kepada ibu bapa, kedua ibu bapa. Kewajipan untuk kita berbuat baik kedua ibu bapa tuan-tuan jatuh selepas kita solat pada waktunya. Mana kata yang Allah suka orang solat 5 waktu, jaga 5 waktu tu confirm Allah sukalah. Tapi solat pada awal waktu itu adalah satu keutamaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi tempat yang pertama, amalan yang paling baik. Dan selepas amalan yang paling baik, jaga waktu solat ni tuan-tuan, adalah jatuh nombor 2 adalah orang yang sentiasa menjaga kebajikan ataupun sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, sama ada ibu bapanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Macam mana tu definisi itu? Nanti kita akan bincangkan dan kita akan kupaskan dengan lebih mendalam. Baik, yang ketiga, aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis ini, berjihad pada jalan Allah. Yang ketiga adalah perkara yang paling baik adalah berjihad pada jalan Allah. Jihad ni terbahagi kepada 2 tuan-tuan. Jihad di medan perang dan jihad yang boleh dikategorikan sebagai jihad melawan hawa nafsu. Jihad hawa nafsu termasuk dalam jihad jugalah fisabilillah. Tapi kita tengok nanti macam mana. Dan ia terletak pada tangga yang ketiga, ataupun yang ketiga Allah suka tentang amalan-amalan yang paling utama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud lagi bertanya, beliau berkata, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kalau sekiranya aku minta lagi, tapi Abdullah ibn Mas'ud dia tanya sampai 3 sahaja. Kalau dia minta lagi yang keempat, mana kata Rasulullah boleh bagi yang keempat apa, tapi dia tak minta. Sebab itu dia kata dalam hadis tu, sekiranya aku meminta untuk ditambah, iaitu walau istazatuhu lazadani, bukannya lazada yang tuan-tuan tengok kat internet tu. Lazada tu kan, lazada tu maksudnya akan ditambahkan. Lazadani, akan ditambahkan bagiku apa yang diminta kepada Rasulullah SAW. Itu kata Ibnu Mas'ud, lazadani. Sebab itu kalau lazada maksudnya akan ditambahkan,
Jadi mungkin founder Lazada ni pun ambil daripada bahasa Arab juga kot. Lazada. Tambah lagi. Beli tambah lagi. Boleh jadilah kan. Akan tetapi tuan-tuan, Lazada ni maksudnya akan ditambahkan kepadaku apa yang diminta sekiranya Abdullah ibn Mas'ud minta lagi. Amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Tapi cukup setakat dalam hadis ni 3 sahaja. 3 sahaja. Baik tuan-tuan, kita ulang balik dalam hadis ini. Apa yang pertama, amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Yang pertama, kita ulang balik. Yang pertama kata Nabi ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Asy-Syaibani, iaitu diriwayatkan oleh Abi Amr Asy-Syaibani, berkata bahawasanya Abdullah ibnu Mas'ud ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, cuba sebut sama-sama. Yang pertama apa tadi tuan-tuan? As-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Ini yang pertama. Kalau siapa-siapa yang sedang menonton secara live boleh type di bawah. Baik, yang kedua apa dia? Birrul walidain, berbakti ataupun berbuat baik kepada ibu bapa. Ini yang topik kita yang utama dalam kitab hadis inilah. Dalam kitab Adabul Mufrad ini, adab kita yang pertama adalah kita jaga berbuat baik kebajikan kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. 3, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, ini adalah satu bentuk hadis yang menunjukkan bahawasanya bab pertama ini kita kena buat kebajikan kepada ibu dan bapa kita. Kalaupun waktu PKP ni kita tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak balik kampung kan, maka kita telefon hello-hello lah ibu dan ayah kita di kampung, tanya khabar. Kita tanya khabar. Kalau ibu dan ayah kita sudah meninggal dunia, kita berbakti kepada ulama sebut, kita berbakti kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan karib yang berdekatan, jiran-jiran, kenalan-kenalan ibu dan ayah kita. Maka itu adalah yang lebih baik untuk kita, seumpama kita berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kawan-kawan ayah kita dulu, kawan rapat dia ada, masih hidup lagi katalah contohnya, maka kita santuni dia, telefon dia. Mungkin itu yang akan dapat menyambung pahala kepada ibu dan ayah kita. Maka itu cara kita berbakti. Kalaupun kita tak boleh nak telefon saudara mara ataupun sahabat-sahabat yang baik rapat dengan ibu bapa kita, maka kita boleh buat dengan cara kita sedekahkan pahala-pahala bacaan Al-Quran, pahala zikir kepada arwah ibu dan ayah kita. Maka itu cara kita menyambung ataupun cara kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ini ibu dan ayah cara. Dan hadis yang seterusnya, hadis yang kedua tuan-tuan, hadis yang mana Rasulullah menyebut antara keutamaan untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Yang kedua, hadis mauquf. Masuk hadis yang kedua pula. Tadi hadis marfu'. Hadis yang kedua adalah hadis mauquf. Haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Ya'la ibnu Ata'i an abihi an Abdillahi ibnu Umar radhiyallahu anhu qal ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Adam daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apa maksud hadis ini? Keredaan Allah ataupun keredaan Tuhan itu tergantung pada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Subhanallah. Ini tuan-tuan nak menunjukkan selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kita wajib untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita. Maka ini antara hadis yang menunjukkan bahawasanya tingginya kedudukan ibu bapa kita, yang mana Allah kaitkan redha Allah itu bergantung kepada redha ibu bapa. Mana kata kalau redha mak ayah kita, kita tak dapat dalam kehidupan kita. Mak ayah kita tak redha ataupun salah satu tak redha pada kita, maka tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Tuhan, yang menjaga kita, yang menciptakan kita, yang menguruskan kehidupan kita, yang mentadbirkan kehidupan kita. Maka di sana kita terputus satu jaminan ataupun satu keselamatan yang paling besar dalam sebuah kehidupan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya
Allah telah syaratkan, Allah telah letakkan kepada manusia ataupun orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meyakini Allah dan Rasulnya, yang mana Allah letakkan syarat. Nak dapat redha Allah, mesti kena dapat redha mak ayah dulu. Mana kata tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut ketinggian, dari sudut darjat ibu bapa, maka sudah pasti darjat ibu bapa itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Rasulullah SAW. Kalaupun kita cinta Allah dan Rasul itu yang utama, tetapi selepas cinta Allah dan Rasul, selepas kita mendapatkan redha Allah dan Rasul, tapi redha yang ketiga yang perlu kita letakkan dalam kehidupan kita adalah redha ibu bapa. Sebab itu dalam lagu yang lebih kurang sama maksudnya dalam lagu Hijaz kan, maridallahu illa biridha'il walidaini ma baqa'ul kaunu illa fi hananil abawaini, fi hananil abawaini. Apa kata Hijaz? Tidak ada ridha Allah. Ma ridallahu illa biridha'il walidain. Tanpa ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ma baqa'ul kaunu illa, tidak akan kekallah seluruh alam ini melainkan fi hananil abawain, dengan kasih sayang kedua-dua ibu bapa. Mana kata dalam hadis ataupun dalam lirik syair ini amat memberi maksud kepada kita bahawasanya pentingnya untuk kita menjaga adab kita, walaupun kita ni seorang Perdana Menteri, walaupun kita ni seorang cikgu, guru, doktor, arkitek, engineer, siapa pun kita. Walaupun kita ni seorang yang tak bekerja, mengganggu, ataupun siapa pula kita yang sama ada kita ini hidup ada bapa ataupun ayah, ataupun tak ada mak ayah, ataupun masih lagi hidup mak ayah, wajib ke atas kita untuk sentiasa menyantuni dan berbuat baik, berbakti kepada mereka. Kalaupun tak boleh nak rentas negeri, bukanlah satu rentas negeri itu satu alasan untuk kita tidak dapat berhubung dengan ibu dan ayah kita. Tetapi hati kita yang baik, yang dibina akhlak daripada ilmu yang perlu wajib kita pelajari, maka ini yang akan menyambungkan kepada kita, menyambungkan kebajikan, kebaikan kita kepada ibu dan ayah kita. Kerana apa tuan-tuan? Ibu dan ayah kita lah yang punca ataupun asbab kita ada lahir di dunia ini. Tanpa ibu dan ayah kita, maka kita tidak akan ada wujud di dunia. Tanpa kasih sayang ibu dan ayah kita yang Allah turunkan kepada, sifat kasih sayang itu kepada ibu kita, kepada ayah kita, memberi kita makan, menyelamatkan, menyelimutkan waktu malam kita tidur, menjaga kita sewaktu kita kecil, dan memberi kita perlindungan, memberi kita kasih sayang, memberi kita apa yang kita mahukan semasa kecil, daripada sejak umur 1 hari sampailah kita dewasa. Maka itulah antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kasih sayang Allah, tetapi disebabkan Allah ini nak muliakan orang yang berbuat baik kepada anak ataupun zuriat ataupun anaknya itu, maka Allah letakkan kedudukan jasa mereka itu hakikatnya padahal semua datang daripada Allah. Tapi disebabkan kerana dia sudi menjaga anaknya dengan kasih sayang, dia menyampaikan kasih sayang Allah melalui kasih sayang yang ada pada dirinya, dia curahkan kasih sayang, maka kedudukan dia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terangkatnya hukum bahawasanya berdosa besar kita melawan ibu dan ayah kita. Maka ini adalah satu perkara yang sangat tinggi di sisi Islam yang perlu kita utamakan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, 2 hadis ini sudah cukup untuk kita mengamati dan kita mengambil iktibar. Kalaupun kita tidak ada mak ayah, ataupun kita dalam keadaan ini kita bergaduh dengan mak ayah kita, fikir-fikirkanlah kembali apa yang menyebabkan hal dunia yang menghalang untuk kita tidak meminta maaf kepada mak ayah kita. Kalaupun ibu dan ayah kita itu ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Akan tetapi tak bolehlah kita melayan ibu dan ayah kita itu seperti mana layanan kita kepada orang biasa. Kerana apa? Ingatlah, kalaupun apa yang mengguris hati kita, mungkin tidak ada sempurna didikan ibu dan ayah kita kepada kita. Mungkin masa kecil kita tak dapat kasih sayang yang sama, ataupun mungkin ibu dan ayah kita itu orang yang mungkin tidak seperti ibu-ibu yang lain, ayah-ayah yang lain. Tetap kewajipan untuk kita menghormati dan kita tidak mengguris perasaannya itu tetap tertegak.
dan kita tak boleh nak lawan, dan kita tak boleh nak derhaka, dan itu bukan jadi satu alasan dan asbab untuk kita menjauhkan diri, untuk kita menderhaka lagi kepada ibu dan ayah kita. Apatah lagi untuk kita terasa hati, untuk kita tak nak balik, tak nak jenguk. Kadang-kadang ini jadi trend tuan-tuan kan. Anak-anak zaman sekarang ni, bila mak ayah tak menyebelahi dia, maka dia tak nak balik lah. Aku tak nak balik kampung lah, lantak lah mak ayah jadi apa kat rumah, lantak lah. Janji bulan-bulan aku hantar duit. Tak boleh macam tu. Kalaupun macam mana pun ibu kita mungkin dilebihkan adik kita yang bongsu, ataupun lebih abang kita yang sulung, kita tidak ada hak untuk mengambil hak kita. Kita tak ada hak untuk kita memutuskan, ataupun kita nak merajuk sehingga kita membenci, sehingga kita memutuskan tali yang tidak akan putus, yang tidak akan cincang macam mana pun tidak akan putus, iaitu silaturrahim. Yang mana kita lahir daripada rahim ibu kita, yang datang daripada aimani ayah kita, tak boleh selama-lamanya nasab itu tetap akan kita bawa nama ayah dan ibu kita. Maka janganlah kerana sedikit perkara dunia, kerana ayah kita mungkin bagi motor kat adik kita, tak dapat apa-apa, kita nak terasa hati kat ayah kita. Kerana mungkin mak kita buat lauk yang sedap-sedap untuk abang yang kerja engineer dekat KL, kita ni orang kampung, kita kerja kampung aja, mak kita pun tak nak layan kita. Maka disebabkan itu kita nak rasa hati, kita nak berdendam, kita nak benci, kita nak ambil hati. Maka ini adalah satu talbis iblis yang menjadi pakaian kita, yang mengaburi mata kita untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah kita. Janganlah ambil hati. Kalaupun mak ayah kita tak sempurna, bersyukurlah sekurang-kurangnya kita masih ada ibu dan ayah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling, kalau kita lihat, paling tidak beruntung ataupun tidak bertuah di sewaktu kecil lagi. Ayahnya dah meninggal, kemudian disusuli pula dengan ibunya meninggal ketika umur 6 tahun. Kalau kita lihat, hidupnya yatim piatu, anak yatim piatu, lebih berhak untuk dapat kasih sayang. Dia kekasih Allah, dia Rasulullah. Sepatutnya dia lebih berhak mendapat perlindungan, dapat kasih sayang daripada seorang ibu dan ayah. Tetapi itu yang Allah tarik, itu yang Allah takdirkan dalam sirah Rasulullah SAW, bukan kerana nak memberikan hukuman, tetapi nak mendidik Rasulullah SAW supaya menjadi contoh terbaik buat mereka yang macam kita, yang mak ayah ada hidup lagi, yang kita boleh berbakti. Kalau Rasulullah SAW masih lagi mempunyai ibu dan ayah, sudah pasti Rasulullah lah orang yang paling tinggi berbaktinya kepada ibu dan ayah mereka. Bahkan Rasulullah sentiasa berpesan, walaupun begitu mak ayah Rasulullah wafat sewaktu kecil, tidaklah Rasulullah terasa hati dengan apa yang ditakdirkan kepada dirinya. Maka tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang penting untuk kita jadikan sebagai tauladan. Kalaupun ayah kita dah uzur, mungkin mak ayah kita dah uzur, dah umur 60, sebab itu pun kita kena ada satu ilmu yang wajib untuk kita amalkan. Seperti contoh, kalau tak mampu adik-beradik nak jaga setiap orang, maka boleh jadi kita boleh kumpul duit, serahkan kepada seorang adik-beradik yang mungkin boleh melayani ataupun boleh menguruskan ibu dan ayah kita yang uzur. Terutama ni kes khas lah, mungkin untuk ibu yang dah kematian ayahnya, ataupun mana kata tinggal mak sahaja yang tak boleh nak duduk seorang, mungkin trauma, mungkin depres, mungkin nanti dia sasau, duduk rumah seorang, kita pun tak boleh nak jaga, kita bekerja. Maka janganlah kita anggap itu satu halangan untuk kita tak nak berbakti kepada ibu ayah kita. Ulurlah duit, walaupun sedikit, kita bagilah kepada adik yang mungkin berada di kampung, ataupun mungkin adalah salah satu adik-beradik itu yang boleh menjaga dan menguruskan mak kita yang mungkin ayah kita dah meninggal, ataupun ayah kita yang maknya dah meninggal. Jangan biarkan duduk seorang-seorang. Kalau mereka hidup lagi, yang boleh diuruskan, duduk masing-masing boleh uruskan satu sama lain, itu lain cerita lah. Itu tanggungjawab kita untuk balik lah ziarah. Kalau tak boleh balik pun kita telefon. Tapi kalau mak ayah yang duduk seorang-seorang tuan-tuan, ataupun ayah yang duduk seorang-seorang, perlu ada tindakan untuk pastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara walaupun mereka dah tua. Sebab mereka masa melahirkan kita tuan-tuan, waktu kita kecil, tanpa kita tak boleh nak buat apa-apa, nak bercakap tak boleh, makan sendiri pun tak boleh, nak baring tak boleh. Waktu itu mereka menjaga kita dengan penuh kasih sayang, dengan harapan kita akan terus hidup. Tetapi beza tuan-tuan kasih sayang kita kepada ibu bapa ketika mana ibu dan ayah kita dah tua. Sebab kita berharap, kita jaga mak ayah kita tu supaya
supaya mak ayah kita itu secepat mati, supaya kita tak susah. Itu bezanya. Kalau mak ayah kita dulu waktu kita kecil, menjaga kita, mengasuh kita, mendidik kita, jaga kita dengan harapan kita akan terus hidup. Tetapi mak ayah kita pula terbalik, kita bila mak ayah kita dah tua, anak-anak jaga dengan harapan, ya Allah biarlah cepat mak ayah aku mati, aku tak sanggup dah nak jaga. Sampai kan ada tahap macam tu. Itu bezanya uh, determination ataupun attitude ataupun akhlak seorang ibu bapa kepada anak, atau dengan anak punya akhlak kepada ibu dan ayah. Walaupun kadang-kadang kita tak terfikir pun macam tu, tapi kadang-kadang dalam harapan, ui kalau macam ni susah, tak nak kita tak nak jadi anak yang dahaka, sampai kan ada satu dalam hati kita, jauh di sudut hati kita, ya Allah, kalaulah Allah ambil nyawa mak ayah aku cepat, jadi lepas tanggungjawab aku. Sampai ada rasa macam tu. Jangan ada rasa macam tu, tuan-tuan. Sebab itu kita kena ada satu inisiatif dan satu tindakan yang kita boleh jaga kebajikan. Antaranya mungkin boleh jaga bagi duit macam tadi lah. Yang kedua, mungkin walaupun tak ada seorang pun yang boleh jaga, maka gila-gilakanlah. Mungkin 7 hari ataupun minggu ni rumah halong, minggu depan rumah hangah, minggu kali sekali rumah halang pula. Maka gila-gilakan mak ayah kita tu. Jangan biarkan mereka di kampung. Kalaupun mereka tak nak ikut kita, maka itu adalah cara mereka nak bagi tahu bahawasanya mereka tak nak menyusahkan anak. Tapi anak-anak kena berfikir bahawasanya bertegaslah, ambillah mak ayah kita, jagalah gila-gila, kerana itulah satu bentuk syurga yang kita tak mampu nak dapat lagi bila kita dah meninggal. Peliharalah syurga itu sewaktu mereka masih ada. Jadi tuan-tuan, beringatlah. Jadi itu antara salah satu cara lah. Dan kita akan bincang juga mungkin cara yang paling terbaik nak jaga kebajikan mak ayah kita daripada mungkin mak ayah untuk bagi golongan yang bekerja. Kadang-kadang golongan yang bekerja ni, dia rasakan tak boleh nak tengok mak dia. Mungkin dia jaga boleh, tapi dia balik sampai pukul 6. Jadi mak dia duduk sorang-sorang kat rumah, jadi risau juga kan. Maka di sini perlu ada ilmu. Kalau ibu dan ayah yang dijaga di rumah, tak ada orang teman, tuan-tuan kena fikir. Kebajikan perlu jaga bukan sahaja dari sudut makan, dari sudut jasmani. Sepatutnya kita kena isi juga dari sudut rohani. Maka kena ada orang individu yang bertanggungjawab, yang menjadi fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang mengambil tanggungjawab fardu kifayah ini, maka kita kena fardukan kepada diri kita untuk pastikan mak ayah kita hidup di rumah, walaupun kita pergi kerja, ada pengisian dari sudut rohani. Mana kata kita kena sediakan. Seperti mana mak ayah kita jaga kita masa kecil. Kalau mak ayah kita pergi kerja, dia hantar kita kat pengasuh. Pengasuh itulah yang akan didik kita. Walaupun tak bagi didikan makanan, tapi sekurang-kurangnya kasih sayang masih ada. Maka kita kena ada, sediakan. Kalaupun kita tak sediakan bibi ataupun tak sediakan orang rumah yang bantu mak ayah kita, yang paling terbaik adalah untuk menjadikan ibu dan ayah kita itu bermakna usia di akhir usianya. Maka kita kena cari orang yang boleh memberi pengajaran ilmu. Mungkin hari ini mak hari ini mungkin kita belajar fiqah, ada ustaz yang akan datang yang akan ajar bab fiqah, ajar solat. Maka ini adalah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Bukan sekadar kita kasih makan mak kita, maka itu sudah terjaga kebajikan. Ibu yang sudah uzur, maka bukan itu caranya. Maka kita boleh pelbagaikan. Mak ayah anak-anak yang banyak duit, yang kerja mungkin sampai pukul 6 baru boleh balik, maka berilah program. Berikan program. Mungkin hari ini bab fiqah, minggu depan mungkin, esok lusa mungkin bab memasak pula. Pelbagaikan aktiviti. Sebab itu tuan-tuan, rumah-rumah orang tua di zaman sekarang ini perlu ada satu visi ataupun misi yang merubah skeptikal pandangan masyarakat. Rumah-rumah orang tua bukanlah satu tempat untuk membuang ibu dan ayah, tetapi sebaliknya kita kena tukar dan ubah skeptikal masyarakat. Rumah-rumah orang tua yang dari sudut pandangan patuh syariahnya akan mengisi ibu dan ayah ini dengan program-program, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi sisa-sisa hidup mak ayah kita. Maka di sana itu yang terbaik, menjadi satu tanggungjawab taklif, fardu kifayah bagi orang yang perlu ubah. Jangan kita hantar kat rumah orang-orang tua yang hanya bagi makan, lepas tu ambil balik. Jangan. Kita kena ada satu dinamik. Orang Islam perlu berfikir dengan lebih jauh, yang mana perlu ikut susunan yang akan membawa kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Petang kita ambil lah. Petang kita ambil, kita tanya, mak ini belajar apa, aktiviti apa. Maka kalau mak kita seronok untuk pergi ke tempat-tempat, kita tak panggil rumah orang tua, tetapi kita panggil pusat, mungkin pusat tarbiyah ataupun pusat madrasah yang boleh menjadikan ibu dan ayah kita ni di akhir usia terisi
dengan ilmu, terisi dengan pelbagai kemahiran, dengan semangat untuk terus hidup, dengan semangat untuk menghadapi dunia yang di akhir-akhir usia ini, maka itu adalah satu benda yang menjadi kebajikan bagi kita, termasuk dalam birrul walidain. InsyaAllah tuan-tuan, nampak gayanya kita berhenti setakat ni saja dahulu. Dah masuk waktu maghrib, insyaAllah kita akan sambung hadis yang babul birrul Selepas ini kita akan bincangkan macam mana bab dalam kita berbuat baik kepada ibu pula. Kalau sebelum ini hadis berkenaan ibu bapa, kedua-dua secara umum. Nanti kita akan tengok macam mana nak buat baik, hadis yang khusus tentang birrul berbuat baik kebajikan kepada ibu sahaja. InsyaAllah moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT hasil daripada kita membaca hadis ini, tuan-tuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dengan di masjid ataupun di rumah. Dan saya mohon tuan-tuan doakan saya tak dapat, setakat ni saya masih lagi kaki belum boleh sembuh. Doakan saya juga diberi kesembuhan, dan insyaAllah kita akan bertemu pada sesi kuliah yang akan datang secara online. Bab yang seterusnya, wallahu alam tawab, yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dari kelemahan di saya sendiri. Aku liqul hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.